Relax bro. Okey, kembali kita ke episod 22 podcast Relax Bro. Seperti biasa, kita memohon semua penonton dan pendengar untuk mengikuti kami, follow di semua platform media sosial kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. InsyaAllah kita akan sentiasa mempunyai semangat untuk meneruskan podcast ini ke episod-episod yang akan datang. Untuk topik yang ketiga ni, Dok, ada satu topik yang keluar semalam dengan hari ni quite interesting saya baca. Berkenaan dengan niat ataupun ada spiritual leader di PAS ni yang mengatakan bahawa ada niat untuk mengembalikan dan menghidupkan semula muafakat nasional. Walaupun tak ada perbincangan, tak ada perbincangan di peringkat kepimpinan, tapi ada banyak orang kata informal talks, perbincangan-perbincangan tidak rasmi di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO, mungkin di peringkat bahagian ke, di peringkat cawangan ke, di peringkat mana tak tahu, yang dikatakan seperti ada signal nak menghidupkan muafakat nasional. Saya simple je. Walaupun saya tengok respon, ada beberapa rakan-rakan pemimpin UMNO sendiri yang kata tutup buku, tiada lagi perbincangan apa semua sekali. Saya simple je. Dalam politik ni, jangan letak titik. Semua tu koma. Koma je. Dia ada banyak possibility. Dia ada banyak possibility. Kalau titik pun, selepas titik itu kita akan ada tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, terkadang. Itu standard. Itu adalah bahasa politik. Walaupun situasi sekarang memang kita tak nampak jalan ke arah itu. Namun pada saya politik ini very fragile. Seperti mana dulu kalau kita tengok kempen-kempen pilihan raya kita masa pilihan raya 2022 yang lepas. Dahsyat pertembungan BN sendiri mengkritik PH kritik BN kritik PN kritik BN, kritik PH. Semua tu berlaku, namun akhirnya kita ditakdirkan bersama dengan PH dan PN kekal di luar. Bila cakap macam tu kan, bunyi macam SUA. Itu pilihan. Pilihan ditakdirkan. Itu memang qadarullah wa syafa'al. Itu adalah hasilnya, dan kita berkawan sehingga ke hari ini membentuk sebuah kerajaan perpaduan. So jadi pada saya dan janganlah kita obvious sangat. Betul kita meletakkan orang kata apa, untuk buat masa ini kita tak ada apa-apa hubungan politik buat masa ini. Kita kekal sebagai kawan biasa. Kawan silaturahim tu pada saya tetap kena teruskan. Tak boleh ya. Dan satu lagi nasihat saya pada orang politik ni lah, satu hal. Kita kawan dengan ramai orang. Okay. Dia biasanya pemimpin atasan ni tak ada masalah sangat. Bawah ni yang bawah ni jadi problem. Kalau orang kawan dia jumpa dengan orang, katakanlah dia BN PH, dia kawan dia berjumpa dengan pemimpin kawan PN, siapa tu dia pergi, bahaya. Dia macam silaturahim kot. Pergi kenduri, pergi makan sekali, keluar minum sekali. Dia punya syak wasangka tu dah jadi macam kita sedang berperang antara Yahudi dengan tentera Islam. Macam tu tau. Hebat. So jadi macam pelik sangat, jadi melampau, obvious sangat. Berpada-padalah kita berpolitik ni, jangan putus silaturahim. Itu satu kemestian. Setuju. Saya dalam situasi sekarang ni memang kita bersama-sama dengan PH. Kita support kerajaan perpaduan untuk memastikan kestabilan politik dan pembangunan kembali ekonomi negara kita. Kita bagi peluang kepada kerajaan untuk selesaikan sampai hujung penggal. Kita bagi peluang untuk kerajaan buktikan bahawasanya kerajaan mampu memerintah dan mentadbir dengan baik. Kalau tak, rakyat nilai dan hukum lah. Pilihan raya ke depan. Dan pembangkang pun kita dah cakap banyak kali dah. Tunjukkan kemampuan dan credibility sebagai sebuah pembangkang dalam parlimen. Buktikan yang tu dulu. Jangan main sentimen, emosi. Sesuatu yang berasaskan sentimen dan emosi ni, dia takkan kekal. Bahkan dia akan merosakkan kita lagi. Saya isu MN ni dia sebenarnya bila kita tengok isu MN ni, memang kita ada banyak pahit manis ni lah. Pahit manis tu memang banyak betul lah. Bila kita bersama dengan rakan-rakan PAS, saya ingat lagi masa kita buat perhimpunan ISET bersama rakan-rakan PAS di KL. Perhimpunan yang terdahsyat dalam sejarah. Dahsyat sekali. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dari segi hubungan kita, kalau nak bentuk satu hubungan politik dengan PAS, memang akan jadi kuat.
memang akan jadi kuat. Cumanya bila mana kita tak fokus. Kita tak fokus, ada banyak sangat pertimbangan-pertimbangan politik. Jadi PAS pun ada, kita kena terima hakikat lah. UMNO pun ada buat silap, PAS pun ada buat silap, Bersatu pun ada buat silap. Cumanya untuk kita kembali ke muafakat nasional ni, sebab kita tak pernah terima hakikat bahawa Bersatu ni sebagai sebuah komponen dalam muafakat nasional. Muafakat nasional antara UMNO dengan PAS je. Itu dia hakikatnya. Bila mana kita nak buat muafakat nasional semula ni, kita kena timbang banyak benda. Sebab kedudukan Bersatu, kedudukan UMNO, kedudukan PAS ni ada banyak kepentingan politik. Yang mana ianya kadang-kadang bercanggah sama sendiri. Saya ambil contoh mudah. Kewujudan Bersatu dan UMNO pun dah bercanggah. Kita boleh hidup seiring dengan PAS sebab kita punya dinamik politik tu berbeza. Ni bukanlah saya nak, ni mungkin persediaan saya sebagai seorang penganalisa politik kan kot. so retirement plan je mungkin nak cek makan je penganalisa politik lah. Tapi apa yang saya cuba sampaikan ialah kita boleh duduk seiring dengan PAS bila mana dinamik politik itu berbeza. Kita punya market pun berbeza. Tapi bila kita dengan Bersatu ni market sama. Market kita sama. Dan ia akan menyusahkan kita sebagai UMNO ni untuk buat keputusan. That's why bila PAS duduk terus berbincang dengan Bersatu tanpa kita terlibat and menganggap bahawa bila dah buat keputusan tu kita ajak tu, dia pujuk kita tu boleh ikut. Itu sebab tu dah kita dapat statement macam Puan Zakashi buat. Tutup buku. Sebenarnya bukan bagi saya lah, saya baca bukan tutup buku tu pasal apa. Tutup buku ni lebih pada kita pun mengajuk juga. Kita pun ada terasa hati juga. Kita pun ada terasa hati. Ada terasa hati juga. Kan? Jadi itu kita serah pada kepimpinan tertinggi untuk buat keputusan. Dan ia tidak perlu dilihat sebagai sebuah collision politik. Tak perlu. Kalau kita kena be clear apa agenda kita kalau kita nak mewujudkan semula muafakat nasional. Sebab kita tubuhkan muafakat nasional dulu, agendanya apa? Mempertahankan agama Islam, bangsa Melayu dan raja-raja. Jadi kalau kita objektifnya masih sama dan bukan pasal objektif politik, saya rasa tak perlu ada muafakat nasional. Cukup sekadar kita boleh bersetuju dengan isu-isu dan cabaran-cabaran orang Melayu dan umat Islam dan sama-sama walaupun duduk di berlainan komposisi, kita duduk di kerajaan, mereka duduk di pembangkang, tapi bila dapat satu isu berkenaan dengan umat Islam dan orang Melayu, we can agree. Ya. Kita boleh duduk sama bincang dan semangat muafakat tu nampaklah. Barulah kita boleh cerita pasal muafakat nasional. Tapi kalau saya bagi balik contoh ni Elin tadi, main sentimen. You main sentimen, tarik orang Melayu pergi kanan habis, cakap dengan orang Melayu, kita punya agama Islam ada cowok dah semua. Macam mana kita nak cerita pasal muafakat nasional? Jadi kita juga kena terima hakikat bahawa kita bercakap pasal muafakat nasional ni, bangsa lain akan nampak kita sebagai apa? Bangsa lain akan nampak kita seperti seolah-olah kita hanya akan bersama dalam kelompok masyarakat Melayu saja. Yang ini pun kita kena hati-hati. Sebab apa? Bila kita buat macam itu, ada reaksi, pasti akan ada reaksi daripada bangsa lain. Yang ini pun kita kena, orang kata seperti menarik rambut dalam tepung. Kita kena be clear. Niat kita bukanlah nak memperlekehkan dan menidakkan hak bangsa lain dan kaum lain. Ia hanyalah semata-mata untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan orang Melayu dan umat Islam. Yang mana menjadi tunjang utama kesejahteraan negara. Kalau orang Melayu tak sejahtera, the whole country will have a problem. Itulah majoriti. Sebab kita majoriti. Kita majoriti. Jadi kalau clear objektif, clear cara, kita boleh agree on certain issue for a start. Dan kita ceritalah pasal muafakat nasional. Jadi dia apa pun balik kepada apa yang cakap tadi, naratif kena betul. Naratif kena betul. Naratif katakan kita soal perpaduan Melayu Islam ni kena betul. Dia perpaduan Melayu Islam dalam konteks negara kita demi kesejahteraan rakyat Malaysia secara keseluruhan. Itu dia punya naratif bagi clear. Sebab golongan majoriti dalam mana-mana negara, kalau golongan majoriti tak berpuas hati, takkan stabil negara. Takkan stabil. Macam kita katakan di Indonesia, rakyat Indonesia yang majoriti, okay, bila ada masalah dengan isu-isu membabitkan soal bangsa dia, percayalah takkan boleh stable kerajaan tersebut. Macam di China, kita nak bawa apa-apa sentimen dan ideologi ke sana, bercanggah dengan golongan majoriti di sana, dia akan menimbulkan apa? Huru-hara. For sure. So jadi
ini yang kita kena faham. Orang bukan Melayu kena faham bahawasanya perpaduan Melayu Islam yang cuba diciptakan, hakikat sebenarnya penubuhan muafakat nasional dulu bukan untuk mengkesampingkan ataupun mengenepikan kaum-kaum dan bangsa-bangsa lain. Tidak sama sekali. Okay, dia bertujuan untuk memperkukuhkan perpaduan demi kesejahteraan semua. So itu kita punya matlamat dia. Tapi buat macam mana? Dah jadi masing-masing pada waktu itu ada kelemahan kekurangan, ada kepentingan politik, kepentingan nak mengambil pendirian dan pendirian masing-masing. Macam contoh PAS kata kenapa UMNO tak boleh terima bersatu, macam UMNO tanya PAS kenapa tak boleh terima mana. So dia jadi macam tu. Sama. Dia jadi sama je. Isu dia lalas sekali berbalik kepada kepentingan politik parti masing-masing. So now kita ada buat pendirian politik. Hari ni BN membentuk kerajaan bersama PH. Sekarang PN sebagai pembangkang. Kita continue. Dia macam mana pun akhirnya kita akan kena perlu ada satu reconciliation lah. Reconcile balik. Tapi janganlah bergaduh lama sangat. Tapi kena baby step lah. Baby step lah. Baby step, kita agree on certain issue dulu, and then baru kita bincang benda-benda besar lah. Okay, satu lagi last sebelum kita tutup sikit je lah. Kebetulan kita tengok pemilu ataupun pilihan raya Indonesia, pilihan raya presiden telah mula berakhir, telah di penghujungnya. Saya rasa tak ada second round. Tak ada second round dah. Saya rasa dilihat Prabowo Gibran jauh ke depan meninggalkan Pak Anies dan Ganjar. Jadi apapun satu pengajaran yang saya ambil, saya tertarik lagi satu pengajaran yang kita ambil dalam politik ni dalam politik pengajaran besar yang kita ambil iaitu jangan kita gopoh. Okay, jangan kita gopoh dengan dan shock sendiri dengan kita punya idea. Betul. Okay, sebab kadang-kadang kita terlalu idealis. Okay, kita mengenepikan sesuatu benda yang sebenarnya menjadi tarikan banyak orang. Sebagai contohnya isunya di antara Pak Anies dengan juga Prabowo ni, apabila Pak Anies terbuka menyatakan tak setuju dengan Nusantara contohnya. Saya kira Nusantara ni satu perkara yang dia bukan pada saya brand yang Jokowi pakai tu, brand dia tu bukan lagi brand bersifat domestik tau. Brand international brand lah. International brand. Which is dia cuba Nusantara ni satu perkataan yang besar maksud dia. Yang besar, luas. Jadi dia menggambarkan kepentingan negara Indonesia maju ke depan. Okay, keluar daripada kepompong, kita nak besarkan lagi negara kita nak wujudkan pusat pentadbiran yang baru contohnya. Tapi bila Pak Anies tu mungkin ijtihad politik dia. Okay, dia menolak. Dan akhirnya beginilah. Saya alam itu salah satu contoh je lah. Di samping yang lain-lain tu. Saya tak terkejut lah bila tengok Pak Prabowo dengan Gibran leading. Satu yelah dari segi calon favourite, kalau tanya saya lah, kita favourite saya nampak Pak Anies lah. Very young, visionary, nampak very articulate bila dia sampaikan maklumat. Cakap tu memang power lah. Ya, dia boleh bercakap, cara dia menyampaikan idea-idea dia tu. Tapi mungkin politik ini is not easy lah. Mungkin dia punya bersilat tu tak cukup cantik, bunga tak cantik. Sebab you kena terima satu hakikat bahawa Jokowi ni, Pak Jokowi kita ni, dia adalah satu-satunya presiden yang paling popular dalam sejarah negara Indonesia. Dari segi apa yang dia buat, kalau salah ke betul ke, kita tak nak nilai apa yang dia buat, apa yang dia nak buat. Tapi apa saja yang dia nak buat akan mendapat sokongan rakyat Indonesia. Dan dia juga menjadi satu ikon kebanggaan orang Indonesia. So dia sebut Pak Jokowi ni, dia orang-orang memang suka dia lah. Then bila you go against, bagi calon-calon yang ada ni Anies ke, Prabowo ke, Ganjar ke, kalau you masa sebelum pemilihan ni kita nampak masing-masing berhati-hati dengan positioning dia dengan Jokowi. Semua masih berhati-hati. Sebab kita pun tahu it just a matter of time Jokowi endorse je, selesai. Ada sampai level macam tu. Maksudnya keputusan tu boleh ditentukan oleh Jokowi. Saya punya baca lah. Saya punya baca masa tu. Dia maksudnya kalau Jokowi tu, okay, aku endorse A,
Selesai. Jadi dalam keadaan ni, Prabowo is a very experienced politician. Umur dia pun dah 71 tahun. Dia pun dah melalui banyak perjalanan politik. Banyak sangat perjalanan Lebih politik kurang dia. PMX juga. Macam PMX lah dia ni. Sejarah dia pernah kena disenari hitam oleh US pun. Tak boleh pergi US tu dia. Dia pernah ditangkap. Dia dah kalah 2 kali. Kalah 2 kali presiden. And dia tak give up. Dan dia memang orang kata very experienced politician lah. And bukan calon mudah lah. Maksud saya bukan calon mudah. Yang saya lihat, kalau nak nampak ada pertandingan ni, Prabowo, Anies. Ganjar ni mungkin newcomer, kita pun baru belajar pasal dia kan. So it's a bit tricky. Tapi for dia him style. lah. Dia style lah. Dia style lah. Jadi bila dalam keadaan macam ni, bila kita nampak satu lagi elemen Gibran. Elemen ni dia macam nail to the coffin. Kan? Bila you tengok, dia seronok tengok Indonesian punya politik ni sebab dia pilihan raya dia presiden kan. So you boleh nampak Gibran bersama Prabowo, that's it. Kita dah tahu dah siapa menang. Walaupun ada banyak kita nampak side-war yang mengatakan bahawa Prabowo shouldn't been given a chance. Patut Prabowo, jangan undi Prabowo sebab seolah-olah Jokowi nak mencipta legacy keturunan dia. Pasal Gibran ni adalah anak pada Presiden Jokowi. Dia adalah banyak side-war yang keluar kata kita jangan undi Prabowo kerana Presiden Jokowi cuba untuk mencipta dia naratif mencipta dynasty tu empire. Tak jadi. Tak laku. Jadi bila tengok keputusan, kalau tengok keputusan sekarang yang kita dapat dalam tempoh sekarang ni pukul 6 1 minit, Anies hanya dapat 25%. Ganjar dapat 16%. Prabowo dan Gibran dapat 58%. Dahsyat. Maksudnya kalau Anies dengan Ganjar ni bergabung tak boleh lawan dekat Prabowo. 58%. So I don't think akan ada second round. Ini kita masih terlalu awal agak kita nak buat keputusan. Kita biar je keputusan tu dibuat oleh pihak Indonesia yang berwajib dan rakyat Indonesia. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan Indonesia kita dan semoga siapa pun presiden. Tapi kita suka di Indonesia ni, siapa pun presiden nanti dia akan lawan dia akan ada tempat, akan dilantik dari tempat. Dan saya tak ini nampak satu kolaborasi yang bagus yang ditunjuk oleh kerajaan Indonesia. Saya baca Pak Anies pasti akan duduk dalam kabinet lah. Saya punya bajet lah. Sayang pasal Pak Anies ni dia good talent. Dan saya tak rasa Prabowo mengenepikan dia. Jadi kita ucapkan selamat berjaya pada semua. InsyaAllah kita akan bersama dengan penonton dan pendengar dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana mendengar dan terus menyokong kami di podcast Relax Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax, bro.